كلمات الإخوان المتقدمين عن السيرة النبوية وكذلك عن شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بذل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة هذا الدين ما فيه الكفاية. Sayyidi Syekh memulakan ucapan beliau dengan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga baginda dan para sahabat baginda. Dan kemudian beliau berkata, kita telah pun mendengar ceramah dan ucapan daripada penceramah sebelum beliau yang menceritakan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang kemuliaan susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga kemuliaan para sahabat dalam mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala yang mana ceramah-ceramah tadi itu sudah pun mencukupi dan memadai. وفائدة الحضور في مثل هذه المجالس العامة أن يتزود منها الإنسان إلى آخرته وأن لا يجعل حضوره فيها كالعادة بل يحرص على أن يخرج بفائدة. Maka faedah untuk kita daripada menghadiri majlis-majlis umum seperti ini ya adalah untuk kita menambah bekalan kita untuk akhirat dan kita keluar daripada majlis-majlis seperti ini bukan dengan tangan kosong tetapi membawa faedah untuk akhirat. فإن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. Kerana sungguhnya hikmah itu yang keluar daripada mulut-mulut hikmah adalah dhalatul mu'min, iaitu suatu benda yang perlu orang mukmin cari ya, suatu benda, suatu mutiara yang perlu orang mukmin cari. Maka bila orang mukmin itu dapat perkara tersebut maka ambillah perkara itu, hikmah itu. وإذا كان من كلمة أقولها نتكلم عن فضيلة الدعاء. Jadi saya akan menyebut dan menyentuh tentang fadilat, iaitu kemuliaan doa. Allah Subhanahu wa ta'ala huwa khaliqul insan wa huwa a'lamu bimaslahatihi. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta manusia dan lebih mengetahui tentang maslahat keperluan manusia. Li'annahu khaliquhu. Karena Allah yang mencipta mereka. Wa inna Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala li nafsihi al-ghina al-mutlaq. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk dirinya ketidakkeperluan, tidak perlu secara itlak kepada mana-mana makhluk. وجعل لجميع عباده الفقر المطلق. Dan Allah jadikan bagi seluruh hamba-hambanya adalah keperluan yang mutlak, sentiasa perlu kepada Allah. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai manusia, ya kalian fuqara ila Allah, kalian yang butuh dan perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال العلماء إن أكثر شخص كان مفتقر إلى ربه في جميع حالاته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata ulama bahawasanya adalah manusia yang paling banyak mengharap kepada Allah, paling banyak memerlukan, merasa dirinya perlu kepada Allah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن الفقر إلى الله سبحانه وتعالى huwa ainul ghina. Kerana ya keperluan kita, merasa kita memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakikat kekayaan. Faman iftaqara ila Allah ightana billah wa rafa'ahu Allah. Maka siapa yang mencukupkan, memadai untuk dirinya dengan Allah, maka Allah akan mencukupinya dan mengangkat darjat. Walihada qala Allah fi rasulih sallallahu alaihi wasallam wa rafa'na laka dhikrak. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengangkat untuk Nabi ini sebutan nama beliau, baginda dan sebutan nama baginda. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'tamidun ala rabbih, wathiqun bi rabbih, la ya'tamid ala ahad fi kulli lahzatin min hayatihi bal mu'tamid ala Allah subhanahu wa ta'ala.
adalah Nabi SAW setiap masa berpegang dan sandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sandar kepada makhluk dan manusia yang lain. ولهذا كان في جميع حالاته صلى الله عليه وسلم مكثر من الدعاء. Dan petandanya adalah Nabi SAW di setiap masanya memperbanyakkan doa kepada Allah. جاءت غزوة بدر، فصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله خططوا لهذه الغزوة ورتبوا لها، ولكن أعظم ترتيب كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. استمر في ليلة غزوة بدر ليلة كاملة يدعو الله تعالى بهذا الاسم ويقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ليلة كاملة إلى أن طلع الفجر. Maka dalam peperangan Badar yang kita mengetahui kisahnya, memang ya para sahabat dan Rasulullah SAW menjalankan tertib dan susunan dalam peperangan Badar. Tapi yang agung dan yang menjadi tertib asal, menjadi ketetapan asal, iaitu doa Nabi SAW dalam malam-malam peperangan di Ghazwah Badar. Sehingga Nabi SAW berdoa ya Hayyu ya Qayyum. Dalam doa Nabi itu, Nabi menghabisi satu malam sehinggalah terbitnya fajar. وكان رافعا يديه صلى الله عليه وسلم ورداؤه على كتفه ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، يقصد بذلك صحابة الذين موجودين في غزوة بدر. Dan Rasulullah SAW antara keadaan baginda angkat tangan tinggi-tinggi, dan ketika itu rida selendang baginda ada di atas ya bahu baginda, dan baginda berkata Allahumma intahlik hadhil isabah, ya Allah, kalau engkau membinasakan kumpulan ini, iaitu maksudnya para sahabat, maka bumi ini ya engkau tidak akan disembah di bumi ini. واقتدى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأكثروا في تلك الليلة من الدعاء، فالجميع مفتقر إلى الله لاعتقادهم أن النصر لا يأتي به إلا الله سبحانه وتعالى. Maka para sahabat ketika melihat Nabi SAW dalam hal keadaan begitu, maka mereka perlu mengikuti dan banyakkan berdoa, kerana mereka mengetahui yang hakikat yang akan memberi kemenangan kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. تواضعوا الجميع لله سبحانه وتعالى، افتقروا إلى الله بدعاء بإخلاص من قلوبهم، فكان جزاؤهم النصر في تلك المعركة. Maka mereka para sahabat tawadhu, mereka rasa rendah diri kesemuanya kepada Allah, dan mereka ya berdoa dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan daripada pengharapan itu, usaha itu, merasa rendah diri itu, mereka mendapati dan meraih kemenangan yang datang daripada Allah. ولكن حصل العكس بغزوة حنين، عندما رأوا قوتهم، عندهم قوة، عندهم شجاعة، بلغ جيش المسلمين لأول مرة 12,000، فنسوا الافتقار إلى الله، فنسوا الدعاء، واغتروا بأنفسهم في بداية المعركة، فلحقتهم الهزيمة. Akan tetapi berlaku sebaliknya dalam peperangan Hunain, yang mana para sahabat ketika itu bilangan mereka sudah pun ramai, mereka sudah pun mencapai kekuatan yang mereka sangka itu sudah cukup, ramai mereka lebih pada 12,000 orang. Maka ketika itu ya mereka terpedaya dengan ya nikmat ini, dan mereka lupa kepada Allah bahawa pertolongan itu datang daripada Allah. Maka di awal pusingan mereka kalah dalam peperangan tersebut. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدمه الأنبياء والرسل، وكانوا متواضعين لله، خاشعين لله سبحانه وتعالى، مكثرين من الدعاء. ولو الإنسان استعرض القرآن الكريم وآيات القرآن لوجد ما من نبي إلا ودع الله سبحانه وتعالى بدعوة أكثر من تلك الدعوة حتى حقق الله له ما رجاه. Baik, kalau kita melihat sebelum daripada Nabi SAW, iaitu para anbiya dan nabi dan rasul sebelum baginda, antara amalan yang mereka lakukan secara berhari-hari itu adalah doa dan rasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita semak balik dalam Al-Quran, ya
nabi dan nabi-nabi sebelumnya mereka memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. نبي الله موسى عليه السلام بعد أن خاف من فرعون ومن قومه ومن بني إسرائيل هرب وترك مصر واتجه بعد ذلك إلى مدين. Baik, Nabi Allah Musa sebagai satu contoh kita melihat ya, ketika mana di zaman baginda Nabi Allah Musa ni ada Fir'aun ya, dan muncul-munculnya tenteranya, dan mereka ni menakutkan manusia dan manusia berasa takut dengan mereka. Nabi Allah Musa ini keluar ya daripada tempatnya dan menuju ke kota Madian. وهناك صار وحيدا في صحراء لا يعرف أحد. Dan Nabi Allah Musa ketika sampai di Madian dalam keadaan berseorangan, tak ada pun sahabat dengan baginda. واتجه إلى ربه سبحانه وتعالى لا يوجد أحد يعينه أو يغيثه فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Maka Nabi Allah Musa mengadu hal ini, minta kepada Allah sebab tak ada orang nak bantu baginda. Maka baginda sebut, Allah ceritakan dalam Quran dengan satu doa ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. انظروا إلى كلمة فقير. Baik, kita lihat kepada satu kalimah yang disebut dalam ayat ini, kalimah faqir. الناس في هذا الزمان يخاف يعيروه الناس أنت فقير. Manusia zaman sekarang ni takut kalau dirinya dikatakan faqir. Orang tunjuk kepada dia, nak isyaratkan kepada dia kefakiran, dia takut perkataan ini. ربما حتى صار بعض الناس يعير بعض بالفقر ويقول هذا من الفقراء هذا من المساكين. Dan setengah manusia begitu ya, apabila dikatakan takut sangat dengan kefakiran ataupun diisyaratkan kepada mereka tentang kefakiran dengan perkataan manusia, mereka ni fakir, mereka ni ya sangat-sangat butuh, berhajat dalam kemiskinan. الفقر من الأموال والفقر من العقارات ومن أموال الدنيا. قال العلماء ليس هذا فقرا حقيقيا. Jadi mereka sangat takut, perasaan sangat takut daripada orang tuduh dia fakir, macam-macam kata orang. Sebenarnya kefakiran harta ya, nikmat-nikmat dunia ini itu bukan kefakiran sebenarnya. الفقير هو الذي يعتقد أنه مستغن عن الله سبحانه وتعالى غير محتاج إليه. هذا فقير. Yang fakir yang sebenarnya adalah seseorang itu merasa bahawasanya diri dia tak perlu pun bersandar kepada Allah, tak perlu pun ya meminta kepada Allah SWT. Itu fakir. Nabi Allah Musa alaihi salam yaqul li rabbih innahu faqir. Nabi Allah Musa kita lihat ya mengaku dan berkata kepada Tuhannya bahawasanya aku ni fakir. Mujarrad an intaha min ad-du'a qala Allah Ta'ala فجاءته إحداهما تمشي على استحياء استجاب الله دعاءه في نفس اللحظة. Jadi ketika mana Nabi Allah Musa sudah mengaku tentang kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku? Yang berlaku nikmat yang baru datang kepada Nabi Allah Musa, iaitu dua anak perempuan daripada Nabi Allah Subhanahu. فدعا ربه بإخلاص وبيقين أكرمه الله بأن زوجه بنت نبي ثم أكرمه الله بعد ذلك بالنبوة. Jadi selepas mana Nabi Allah Musa mengaku, mengiktiraf dirinya fakir, sangat memerlu kepada Allah, maka Allah yang beri kepada baginda nikmat yang besar, antaranya nikmat pernikahan beliau ya dengan pernikahan baginda Nabi Allah Musa dengan anak baginda Nabi Shu'aib, dan begitu juga kenabian setelah itu. Nabiullah Zakaria alaihi salam, Nabi Allah Zakaria pula alaihi salam, tala umruhu, panjang umurnya, hatta jawaza umruhu 60 wa 70, sehingga melebihi umur ya baginda 60 ke 70 tahun. Bal qala ba'd ulama jawaza al-100 wal 20, bahkan sebahagian ulama kata umurnya melebihi 120, wa laysa 'indahu walad, tapi tak ada di sisinya anak. Wa imra'atuhu 'aqir, perempuannya mandul, kita kata istilah. Tadarra'a ila rabbih subhanahu wa ta'ala, wa kana tadarru'uhu qala al-ulama ala 3 darajat. Maka beliau tadarru', minta rendah rasa rendah di hadapan Allah, minta kepada Allah atas 3 tingkatan. Fa yaqulu rabbi la tadharni fardan, maka yang pertama
ya baginda kata, ya wahai Tuhanku, jangan tinggalkan aku berseorangan. الإنسان إذا كبر في السن يحتاج بعد ذلك إلى من يخدمه، يحتاج إلى أولاده، فهو يطلب من ربه الذرية وعمره 120 سنة. Maka kita lihat ya apa tabiat manusia ni apabila dah tua, dah meningkat umurnya, dah dewasa, dia memerlukan kepada orang lain untuk bantu dia. Dia tak boleh hidup berseorangan, kena ada pembantu. Jadi beliau baginda ni minta kepada Allah anak, ya anak, dalam keadaan umur baginda sudah pun 120 tahun. لكن عندما قال نبي الله زكريا عليه السلام ربي لا تذرني فردا، هل نفهم من هذا أنه يطلب الذرية؟ Tapi apabila Nabi Allah Zakaria sebut Rabbi la tadharni fardan, wahai Tuhanku jangan tinggalkan aku dalam keadaan berseorangan, adakah difahami daripada ucapan itu dia minta zuriat, dia minta anak? من فهم من الحاضرين؟ Jadi siapa yang faham daripada yang hadir pada malam ni? Ya. هل فردا مقصود بها الذرية؟ Adakah perkataan fardan itu Nabi Allah Musa memaksudkan anak ataupun zuriat yang beliau minta? لماذا لم يقل ربي أعطني أولاد أعطني بنات؟ لماذا لم يقل ذلك؟ Jadi sebab apa Nabi Allah Zakaria tak terus cakap kepada Allah, wahai Tuhan, beri aku anak, ya beri aku zuriat macam tu terus, tak payah sebut Rabbi la tadharni fardan. استحى من ربه أن يطلب الذرية مع كبر السن. Sebab Nabi Allah Zakaria malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak minta zuriat dalam keadaan umur dah meningkat dewasa 120. ولكن يقول العلماء الاستحياء أن تصرح بحاجتك إلى أبناء الدنيا، أريد منك كذا أريد كذا، إذا صرحت ربما تستحي. أما الله سبحانه وتعالى فلا يوجد حياء أن تطلب بالصريح. Tapi kata ulama, ya sepatutnya yang kita nak malu dalam permintaan ni apabila kita luahkan hajat kita secara jelas kepada abna dunia, kepada orang-orang dunia, kepada manusia makhluk. Kalau kita jelaskan hajat kita, kita sepatutnya rasa malu kat situ. Tapi tak perlu rasa malu apabila kita nak sarihkan, jelaskan hajat kita satu persatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita rasa malu. ولكن نبي الله زكريا انتقل من هذا المعنى إلى المعنى المتوسط. Kemudian Nabi Allah Zakaria berpindah pula ya kepada ucapan selain daripada ucapan pertama tadi. فقال في سورة مريم بعد بداية السورة ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا يدعو بصوت منخفض متواضع إلى ربه مستحي من ربه. Ya, dengan Allah sebut dalam surah Maryam, ucapan Nabi Allah Zakaria tentang kisah Nabi Allah Zakaria, Allah sebut dalam surah Maryam. Nabi Zakaria doa juga kepada Allah, menuntut daripada Allah SWT dengan suara yang agak perlahan sikit sebab dia malu. يقول رب إني وهن العظم مني. Apa yang beliau kata? Wahai Tuhanku, ya tulang-tulang aku mudah kata dah busuk. واشتعل الرأس شيبا. Dan rambut aku pun dah putih. Banyak uban. صار كبير في السن وهو يريد ذرية. Jadi dia manusia tua tapi nak zuriat. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، معنى أن نبي الله زكريا كان كلما دعا ربه بشيء يعطيه. Dan maksud ayat itu walam akun bidu'ai rabbi syaqiyya, maksudnya setiap kali Nabi Allah Musa doa kepada Allah SWT, Allah pasti akan bagi kepada dia. Jadi dia tak rasa rugi daripada doa, mesti dapat hasil. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. بدأ التصريح بالطلب. Jadi setelah itu Nabi Musa mula menjelaskan. Tadi berdoa, mengadu pada Allah, aku tua, macam-macam lah. Lepas tu dah mengadu, dia mula Nabi Allah Musa meminta secara sarih, minta dia zuriat, dan kata isteri dia mandu, tak ada kat keluarga anak. Lepas tu minta zuriat secara sarih, secara jelas. هذا ماذا يسميه العلماء المعاصرون وغيرهم طلب المستحيل. Tapi apa yang dikatakan oleh orang minta anak pada umur 120 tahun ni adalah satu permintaan yang mustahil lah, agak mustahil. إذا ذهب شخص كبير في السن عمره 120 سنة 130 سنة إلى المستشفى عند الأطباء
يتعالج. قالوا ما هو المرض الذي عندك؟ قال أنا في هذا السن زوجتي عقيم وأنا أريد أولاد. لا يقبل الأطباء كلامه، قالوا هذا مستحيل. Jadi kalau ada orang umur 120, 130 pergi ke hospital, ke tempat rawatan, kalau doktor tanya dia nak rawat apa sebenarnya ni? Saya ni perempuan pun tak beranak, saya nak anak, nak suriah. Jadi doktor kalau dengar ucapan ni benda mustahil, tak boleh nak dirawat benda ni. قال العلماء هذا المستحيل في قوانين البشر. Tapi itu adalah mustahil dalam undang-undang manusia, dalam pengetahuan manusia. لأن البشر يمشون على الأشياء التي يسمونها الأسباب، اعتماد على الأسباب. هذا وصل إلى سن لا يمكن أن يكون له أولاد. Kebiasaan manusia ni hidup ya dengan bersandar kepada asbab. Ada sebab, ada hasil dia. Itu kebiasaan manusia hidup macam tu. Jadi kalau ada sebab ni maka akan ada. Kalau umur tu masih muda, masih lagi lah akan hasil walad. Tapi kalau sudah tua, dalam pengetahuan manusia tak akan dapat anak. لهذا يقول العلماء إذا وجدت في القرآن كلمة من لدنك معناها بدون سبب، أعطني بدون سبب، لأن الله يعطي بدون أسباب. Jadi kata ulama, kalau kita baca Al-Quran dan melihat dalam Al-Quran ada perkataan yang min ladunka, satu permintaan dan disusuli dengan perkataan min ladunka. Maksudnya ya Allah beri kepada aku tanpa melalui perantaraan sebab. لأن هناك عطاء لدني وعلم لدني آتيناه من لدنا علما بدون دراسة بدون تعليم بدون كذا، عطاء من الله سبحانه وتعالى. Kerana di sana memang ada pemberian yang laduni, maksud terus daripada Allah tanpa asbab. Ilmu yang laduni terus datang daripada Allah tanpa membangunkan asbab. ونبي الله زكريا يدعو الله بالاضطرار، مضطر إلى الذرية والأولاد ومفتقر إلى رحمة ربه. Dan Nabi Allah Zakaria sangat-sangat meminta, dia minta kepada Allah ya supaya Allah beri padanya anak dalam keadaan dia hati dia rasa orang kata hancur, hatinya rasa hancur, rasa macam semua perasaan sedih semua adalah. Jadi dalam keadaan begitu minta kepada Allah. ولهذا في الآية الثالثة صرح بما يريد رب هب لي من لدنك ذرية طيبة فأعطاه الله بعد ذلك بشره بيحيى عليه السلام. Dan kemudian peringkat yang ketiga, Nabi Allah Zakaria mentasrihkan, ya wahai Tuhan, beri kepada aku zuriyah yang baik, ya anak yang baik. Terus ya beliau menjelaskan dalam permintaan beliau tak ada lagi malu. وهكذا الإنسان يقتدي بالأنبياء فيرتب له أوقاتا يدعو الله سبحانه وتعالى لأن الدعاء عبادة. Oleh sebab itu ya sayugi bagi semua manusia mengikut jejak langkah cara-cara para nabi-nabi ya dalam mereka berdoa dan mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tertibkan susun masa kita untuk kita duduk dengan Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وأي إنسان يمر عليه يوم من الأيام، الأيام تمر والسنين تمر عليه يوم من الأيام لا يرفع اليدين إلى الله، لا يدعو الله سبحانه وتعالى ولو 5 دقائق ولو 3 دقائق، وصفه القرآن بأنه من المتكبرين. Oleh sebab itu siapa-siapa daripada kalangan manusia berlalu hari demi hari, satu hari, seminggu, setahun, sebulan, berlalu hari-hari itu dan dia tak angkat pun tangan ya untuk minta berdoa kepada Allah, orang macam ni Al-Quran sebut dia adalah orang-orang yang takabur. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, qala al-maqsud bil ibadah huna ad-du'a. Jadi dalam Al-Quran innal ladzina yastakbiruna, ya sesungguhnya golongan-golongan yang rasa takabur daripada ibadah. Maksud ibadah doa. Siapa-siapa rasa takabur daripada doa, tak nak berdoa, rasa sombong. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تحفة الذاكرين إن الدعاء أبلغ في العبادة من قراءة الأذكار والأوراد. Baik, berkata Imam Syawkani dalam kitab beliau, iaitu sungguhnya doa ya kalau nak dibandingkan dengan ibadah yang lain, doa ini lebih makna ibadah itu lebih kuat daripada ibadah-ibadah yang lain. لأن المقصود من العبادات كلها الافتقار إلى الله.
Sebab yang dimaksudkan daripada ibadah, kita buat ibadah ni, maksudkan daripada ibadah ni adalah ya pengharapan kita, kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وأكبر افتقار أن تسأل. Dan perasaan memerlukan ataupun rasa memerlukan lebih zahir apabila kita meminta. ولهذا عندكم في المولد اللي تقرؤون مولد الديبعي بداية المولد كلها دعاء. Kalau kita baca dalam Maulid Nabi macam kita baca tadi, di permulaan Maulid itu semuanya doa kan. ومرتبط بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Dan berhubung dengan selawat atas Nabi SAW. ثم كذلك بعد ذلك ذكر الحديث المشهور وهو في الحديث الصحيح ينزل ربنا في ثلث الليل من الليل فينادي الله سبحانه وتعالى هل من طالب حاجة فأقضي له حاجته. Sebab itu, dan kemudian beliau pengarang Maulid Nabi ini sebut hadis yang sahih tentang Allah Subhanahu wa taala turun dengan rahmatnya ya pada waktu 1/3 malam dan suara menyeru, siapa yang ada hajat aku tunaikan. Hal min mustaghfirin fa aghfir lah. Siapa nak minta ampun maka aku ampunkan. Hal min taibin fa atub alaih. Siapa yang nak bertaubat, nak kembali kepada Allah, aku akan terima. Hal min talibi hajatin fa uqdi lahu hajata. Siapa yang nak minta hajat maka aku akan tunaikan hajatnya. Hal min sa'ilin fa u'tiyah. Siapa yang berdoa minta sesuatu aku akan beri. Hal sami'ta tajir min at-tujjar yunadi kull yawm man yuridu malan fa u'tiyahu, man yuridu ardan sa u'tiyahu, man yuridu mazra'atan sa u'tiyahu. Hal hada mawjud? Kita pernah tak dengar daripada peniaga besar, ya, tiap-tiap hari ada tak mereka kata siapa yang nak harta aku akan bagi, siapa yang nak sekian-sekian aku akan bagi? Ada dia orang cakap macam tu tiap hari. ولهذا قال العلماء لأهمية الدعاء ارتبطت به جميع العبادات. Oleh sebab itu ulama kata pentingnya doa ini sebab setiap ibadah bergantung berkait dengan doa. الصلاة ترتبط بالدعاء من بداية الوضوء. انتهيت من الوضوء تأتي بدعاء الوضوء. Lihat kepada salat, dia berkait dengan wudu. Wudu ni ada doa. وتقول هذا الدعاء مثل ما تقوله بعد الوضوء تقوله بعد الغسل. Begitu juga doa yang disunatkan selepas wudu, kita sebut juga doa yang begitu juga setelah kita mandi. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم أدعية في الصلاة في الركوع في السجود في الاعتدال. Selepas itu Nabi SAW ajarkan kita doa di dalam solat, sujud, rukuk, i'tidal. في التشهد الأخير بعد التشهد الأخير. Dalam tasyahud yang akhir pun ada doa juga. الزكاة جعل فيها دعاء تدعو الله سبحانه وتعالى يتقبل منك الزكاة والفقير يدعو لمن يأخذ منه الزكاة. Dan dalam bab zakat kalau kita tengok ada doa selepas mana orang pemberi zakat bayar zakat minta kepada Allah supaya dikabulkan, dan orang yang menerima zakat berdoa supaya orang yang bagi zakat kat dia dimurahkan dan dikabulkan rezeki. صمت عندما تفطر تبدأ بالدعاء. Apabila kita puasa, kita buka puasa dimulakan dengan doa. الحج أكثره أدعية من بدايته إلى نهايته. Kita tengok kepada ibadah haji, kebanyakan aktiviti dalam haji ini adalah berdoa. ولهذا لأهمية الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا ينجو منه إلا من دعا الله بدعاء كدعاء الغريق. Oleh sebab itu nak menunjukkan kepada kepentingan doa ini, Nabi SAW bersabda akan datang pada satu zaman nanti manusia tak terselamat daripada kekacauan yang berlaku pada zaman itu melainkan orang yang berdoa seperti orang berhutang doa. Kalau orang berhutang dia doa sangat-sangat berdoa supaya dia tunaikan hutang. والكلام على الدعاء يطول ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا ولكم دعوات وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يكشف كروبنا وأن يصلح قلوبنا بما أصلح به قلوب عباده الصالحين وأن يجعلنا جميعا من حملة شريعته ومبلغيها إلى مشارق الأرض ومغاربها وأن يصلح أولادنا وذرياتنا وأقاربنا وأن يصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويفرج عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفينا وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطاغين
وشر الباغين وشر المعتدين وشر الظالمين وشر أعداء الدين، وأن الله سبحانه وتعالى لا يبلغهم مراد ولا بعض المراد، وأن الله سبحانه وتعالى يعطينا جميعا ما طلبناه. من كان له حاجة نسأل الله أن يعطيه حاجته، من كان له مريض نسأل الله أن يشفي مريضا، من كان عليه دين نسأل الله أن يقضي له دينا، من كان له أولاد نسأل الله أن يعينه على تعليمهم وعلى تربيتهم، وأن الله يختم لنا ولكم بالحسنى بعد طول العمر في طاعته ورضاه، وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين والعفو.